الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. Bab kita pada malam ni bab yang telah datang ia pada menyatakan qadar duduk pada dua rakaat yang pertama di dalam solat, dalam sembahyang. Dua rakaat yang pertama, yakni duduk tahiyat pertama. Itu dia nak abang tu. Kita dua rakaat yang pertama, makna satu rakaat pertama, lepas tu rakaat kedua. Itu dua rakaat yang pertama lah. Iaitu duduk ketika tu kita nak baca tahiyat awal. Di mana tahiyat awal kita baca dah hari itu, dia adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kan kita baca yang lepas. Jika tertinggal maka digantikan dengan sujud sahwi. Cuma imam kalau dia belum sempat berdiri betul, kemudian dia sedar, dia duduk balik, boleh tahiyat. Tapi kalau dah bangun, dah sempurna berdiri dia kena tinggal tahiyat tu. Jika dia sujud juga, dia sujud pula. Dia duduk balik, batal sembahyang dia. Jadi duduk baca tahiyat tu, kadar lama mana nak duduk. Baik. Yang tu yang nak cerita kat kita. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan kadar duduk pada dua rakaat yang pertama. Rakaat kedua lah senang kita abang. Iaitu dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Abdullah bin Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fi rak'atain al-ulayain ka'annahu ala radfin. Maksud dia, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk ia pada dua rakaat yang pertama, rakaat kedua untuk baca tahiyat, seolah-olahnya seperti orang duduk atas batu yang dipanaskan. Macam orang duduk atas batu panas, yakni tiada lama, tak duduk lama macam tahiyat akhir lah. Rasulullah sat dia, seolah-olah macam orang duduk atas batu yang panas. Kan kita duduk batu panas berani duduk lama-lama, cari terbakar. Jadi sekejap kita berjalan tak pakai kasut, tempat panas, tentu kita cepat-cepat. Di tempat kita di Madinah, Masjid Nabawi musim panas, kita keluar kasut hilang, cuba berjalan tengok, oh punya hangat, kita jalan cepat-cepat.
Jadi Rasulullah kata Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, lagu itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk membaca tasyahud awal. Tasyahud awal kita panggil tahiyat awal. Tak lama. No? Macam kita buat tu dia dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bangkit. Kan, jangan duduk tambah baca bagi panjang bagi apa, dia menyalahi daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Aisyah, bermula ini hadis adalah hadis hasan dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, kitab dia lah, kitab induk Imam Syafi'i. Tak ada orang baca lagi di masjid. Baca jenuh nak habis. Dia hanya menjadi rujukan para ahli ilmu kan, untuk nak merujuk apa-apa masalah dalam bab tu lah, baca kitab, rujuk kitab tu. Peringkat kita ni baca hak ni pun jadilah dulu, no. Kan bila baca hak tu di masjid tu dia baru baca Al-Um di masjid, hebat masjid tu. Hak mengaji tu tutup guru belaka, no. Jadi cara kita ni kita bacalah kitab fiqh, hak rendah-rendah, Matla'ul Badrain, apa semua tu padalah. Kalau nak mengaji kena rujuk, nak mengajak, nak apa kena rujuk kitab tu lah. Baik, dan ada beberapa masalah disebutkannya. Kata Abu Aisyah lagi, itu cerita kitab Al-Um. Dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, memilih mereka itu akan bahawa tiada memanjang seseorang akan duduk pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat kedua tu para ahlul ilmi di kalangan para sahabat, no, dan selepasnya para ulama ni mengambil keputusan tidak duduk lama pada tahiyat yang pertama. Dan tiadalah lebih atas tasyahud akan sesuatu. Jangan tambah baca tahiyat tu kau nak bagi panjang lagi ke, jangan, no. Takat tu memada dah kadar macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Dan berkata mereka itu, jikalau lebih ia atas tasyahud, maka atasnya 2 sujud sahwi. Ada juga pendapat ulama yang menyatakan kalau siapa-siapa pi bagi lama duduk baca tahiyat yang pertama tu, dia kena sujud sahwi. No, tu larangan dia sampai macam itulah. Begitulah diriwayatkan dia daripada imam daripada Sya'bi dan lain-lainnya, nama ulama lah tu. Baik. Jadi faham dah kita, no, tahiyat yang pertama jangan kita duduk terlalu lama. Cukup dah kadar bacaan tasyahud awal tu. Jangan ditambah. Kuklah orang abang kita ni pas tahiyat ni bagus tambah dengan doa ni apa semua, tak, kita pegang dengan hadis ni. No, tidak lama. Tidak lama. Dia lain daripada tahiyat akhir. Dia sebagai tahiyat awal. Habislah nak abang yang tu je lah, no. Kerana tahiyat awal dia bukan rukun sembahyang, tapi dia sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut, no, dekat-dekat nak wajib dah. Sehingga menurut Imam Syafi'i tertinggal hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Tak ganti sembahyang sah tapi cacat, no. Sembahyang itu cacat, tidak sempurna. Jadi kita nak sembahyang ni tuan-tuan, paling koman pun lah
sekurang-kurangnya kita tahu beza hak mana rukun, hak mana sunat. Kotlah kita tak boleh nak atok satu rukun sembahyang kan, 13 rukun sembahyang, tapi kita tahu beza. Hak ni rukun sembahyang, hak ni sunat. Jadilah cara tu. Jangan sampai kita tak tahu hak ni wajib ke, hak ni sunat ke, rukun ke, sunat. Yang tu payahlah. Kena mengaji sampai reti sampai faham. Kurangnya kita boleh beza. Kita boleh beza benda ni. Kemudian babu ma jaa fil isyarati fis salah. Bab datang ia pada menyatakan isyarat di dalam sembahyang. Dalam sembahyang boleh bagi syarat. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Boleh bagi syarat. Orang kita sembahyang, orang tak tahu, dia duduk terpa nak mai kat kita. Kita boleh suruh tangan, tahan. Isyarat kita tengah sembahyang. Kita apabila orang tengah sembahyang suruh, jangan pergi duduk salam lah kan dia. Bukan dia nak salam dengan kita. Dia nak habaq, dia kawasan tu dia sembahyang. Ini hadisnya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bolehkah seseorang itu memberi isyarat kepada orang luar sembahyang di dalam sembahyangnya? Satu orang sembahyang, dia bagi isyarat sesuatu pada orang yang di luar sembahyang, orang tu tak sembahyang. Dengan tangan, dengan tangan. Cakap tentulah tak boleh, isyarat dengan tangan. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi ini, tahulah kita, kata Tok Syekh pengarang kitab ni, bagaimana perbuatan Nabi dan bagaimana perkataan ulama padanya. Apa ya Rasulullah kata tentang hal ni? Tentang memberi isyarat kepada orang yang tak sembahyang, kita duduk sembahyang. Kemudian apa pula perkataan pendapat ulama tentang perkara ini? Kata Tirmizi, an Suhaib qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faraddada ilayya isyaratan. Maksudnya, terjemahannya daripada diriwayatkan daripada Suhaib, katanya, melalui aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia anak abang, dia lalu depan Nabi duduk sembahyang. Dia tak tahu Nabi duduk sembahyang. Barangkali, padahalnya ia sedang sembahyang. Rasulullah sedang sembahyang, dia mai lalu kot tu. Maka memberi salam aku atasnya di dalam sembahyang itu. Dia lalu, dia pergi bagi salam kat Nabi. Dengan kataku Assalamualaikum. Ini lafaz salam lah, yang dapat dalam hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Lafaz salam itu iaitu Assalamualaikum. Bila Assalamualaikum, maka orang yang mendengarnya asalnya wajib menjawab. Sebab memberi salam itu hukumnya sunat, menjawabnya adalah wajib. Pahala siapa banyak? Orang hak bagi salam banyak, hak jawab dapat pahala juga kurang sikit. Tapi dengan kalimah tu tak boleh tukar, disyariatkan lagu tu dah. Kalau orang mai kat kita salam sejahtera, kita nak kata waalaikumsalam, tak payah. Dia adalah tahiyat yang khusus. Bukan saja ucapan ini bagi orang Islam di dunia, tapi dia juga menjadi tahiyat ahlul jannah, ucapan hormat bagi ahli syurga. Kita dalam syurga esok jumpa bagi salam Assalamualaikum. Tak ada siapa bagi salam sejahtera, salam satu Malaysia,
Itu dah lah. Di dunia ni kita ambil pakai buat reka gitu lah. Kan, dan dia menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifsyus salam, menyiarkan salam. Sampai sahabat duk cari peluang macam mana nak boleh bagi salam kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mana pun dia dulu, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang yang tinggi kedudukan dia, tapi dia sering bagi salam. Kita kadang-kadang bila pangkat tinggi sikit, orang bawah lah kena bagi salam kat kita kan? Nabi tak. Sampai ada sahabat duk cari, duk fikir lagu mana aku nak boleh bagi salam kat Rasulullah. Dia pun menyuruh di balik pokok ke rumah bangunan kan, duk tunggu Rasulullah lintas. Elok Nabi lintas, dia pun jenguk dia nak bagi salam kat Nabi. Kata Rasulullah kum lah. Dia baru ya, Nabi kum. Begitu Rasulullah suka memberi salam. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan kepada kita. Dan kita disuruh untuk menyiarkan salam. Baik, kalimah tu yang juga ditukar. Assalamualaikum, bukan al-salamualaikum. Orang kita bagi salam ni dia macam-macam bunyi. Orang kampung, cara orang kampung, orang tu orang kampung. Sama-sama dia apa? Assalamualaikum. Kan? Maklum hak jawab tu pula Mu'alaikumussalam, dia buh mu lah dah. Bukan mu wa'alaikumussalam, bukan mu'alaikumussalam. Ni cerita orang kampung dulu lah. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Tak bunyi apa, tak ada kum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi amalan yang baik dalam Islam. Macam mana kalau kita dalam sembahyang orang bagi salam? Ni berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suhaib ni dia bagi salam kat Nabi, Assalamualaikum. Kan ketika tu wajiblah jawab. Kalau yang dikhitab, yang ditujukan salam itu kepada seorang, dia wajib. Kalau ramai tak apa. Ni macam kita duduk dalam masjid, ramai-ramai satu orang masuk taqah, Assalamualaikum. Ketika tu dia menjadi wajib kifayah atas semua. Seorang daripada kalangan kita jawab salam dia, hak lain semua lepas. Tak payah, tak berdosa lah. Kan kalau dia siapa seorang tak jawab, semua. Katalah kita 5 orang turun kereta. Orang bagi salam, seorang daripada 5 orang tu jawab, tak payah, yang lain tak payah jawab. Tu dipanggil wajib kifayah. Kalau seorang, atas diri seorang itulah. Maka tiada dijawabnya, Nabi tak jawab. Suhaib bagi salam, Nabi duduk terus sembahyang dengan lafaz. Dengan lafaz waalaikumsalam tu Rasulullah tak sebut lagu tu, saya dah duduk dalam sembahyang. Bahkan dibalasnya aku dengan isyarat tangannya. Nabi angkat tangan. Kan? Jadi dia ganti waalaikumsalam tu dengan angkat tangan. Pasal apa? Sebab duduk dalam sembahyang. Tapi kita jangan saja-saja pula. Ni tak tahu. Kan? Dia ada beberapa tempat yang kita tak boleh bagi salam. Salah satunya orang tengah sembahyang. Lagi apa? Orang duduk dalam bilik air. Duduk dalam tandas. Tak digalak, tak disuruh kita bagi salam. Orang tengah qada hajat. Jadi Nabi tunjuk dalam hadis ini, dalam Suhaib kata Rasulullah angkat tangan tengah sembahyang, Assalamualaikum, dia angkat tangan tu, tak balik. Ganti dengan angkat tangan. Baik. Pada bab ini, bab yang kita baca hadis ini, ada riwayat juga daripada Sayyidina Bilal. Bilal pun ada meriwayatkan hadis yang macam ni juga.
Dan Abi Hurairah begitu juga, Abu Hurairah pun ada hadis. Dan Anas bin Malik dan Siti Aisyah, semua ramai sahabat-sahabat yang besar-besar belaka riwayatkan hadis yang macam Suhaib yang kita baca tadi ni, yang bila Nabi dia duduk tengah sembahyang, orang bagi salam, dia angkat tangan isyarat. Kata Abu Isa, dan bermula hadis Suhaib ini hadis hasan. Hadis hasan tinggilah, maksud sahih lah, ini hasan. Baik, masalah menjawab salam di dalam sembahyang, bagaimana hukumnya? Apa pendapat ulama pula tentang hukum jawab salam dalam sembahyang? Wajibkah, haruskah, sunatkah, haramkah? Kan dalam hadis itu Nabi angkat tangan, timbul masalah. Jadi apa hukum kita tengah sembahyang orang bagi salam? Hukum kat kita tu lah, wajib tak jawab? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, dan haram membalas salam dengan wa'alaikumussalam di dalam sembahyang, yakni haram dengan berlapas menjawabnya, hukum dia haram. Jangan kita duk jawab salam, duk ramah lebih. Tak apa agak ada kawan tu Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam, makmum menjawab belakang dia, hak tu makmum gila nama dia tu. Hak tu bukan bagi salam. Salam kat kita, salam tu salam nak menutup sembahyang, rukun sembahyang yang terakhir. Jadi haram hukumnya. Dan jikalau dijawab salam dengan isyarat, maka iaitu tiada memudaratkan, bahkan jadi sunat pula dengan yang demikian. Kalau di kita angkat tangan, isyarat, tak memudaratkan apa-apalah kat sembahyang kita, bahkan dia jadi sunat pula sebab Nabi buat, kita buat. Apa juga hak Rasulullah SAW buat berlaku kat kita, kita buat macam Nabi, dapat pahala. Itu dinamakan sunnah. Kan sunnah. Macam Nabi pakai kasut kaki kanan, nak buang, dia buang hak kiri dulu, pakai hak kanan dulu. Kita buat lagu tu, dapat pahala. Kalau tak ikut, tak dapat apa. Baiklah kita ikut Nabi. Kan Allah utuskan Rasulullah SAW ni nak bawa hidup kita, apa yang kita buat ada nilai kebajikan. Inilah rahmat Rasulullah, tak ada nilai. Kan? Hari ini 1 Rabiul Awal. Saat tuan-tuan, 1 Rabiul Awal hari ini. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan pula. Ramadan ni nak tarawih di rumah ke masjid ke, kita pun tak tahu lagi nak jadi ikut mana. Lepas tu raya kan, raya pun tak tahu lagu mana, raya ke pilihan raya ke pun tak tahu. Allah, macam-macam boleh jadi lah ni, kita standby lah tentu lah. Jadi kita memperkatakan tentang Rasulullah dari segi ibadat dia, segi akhlak dia, segi kehidupan dia. Elok bulan Rabiul Awal ni, hari ni 1. Ni 2 dah, masuk maghrib ni 2 Rabiul Awal. Rasulullah buat lagu tu, kita buat dapat pahala. Dan dengan inilah berkata Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama. Apa dia? Hak pendapat tadi lah, hak atas tadi ni. Orang bagi salam kat kita, kalau kita jawab dengan perkataan, haram hukum dia. Kemudian kalau kita angkat tangan, dia tak memudaratkan sembahyang, bahkan dapat sunat kerana mengikut perbuatan Nabi. Itulah Imam Syafi'i pun kata macam tu, dan kebanyakan ulama pun berpendapat begitu. Kata Al-Qadhi Iyad pula, seorang ulama pula, telah berkata satu jamaah daripada ulama,
harus membalas salam orang-orang dengan menuturkan waalaikumsalam. Qat'iyah ni dia, tapi tak ramailah pendapat ni yang berpegang dengan dia. Dia pun kata satu jamaah saja. Dia kata harus, tapi kita bertaklid bahawa imam mazhab Syafi'i, pengikut imam Syafi'i, haram hukum dia di dalam sembahyang. Setengah daripada mereka itu Abu Hurairah dan Jabir dan Al-Hasan dan Sa'id bin Musayyib dan Qatadah dan Ishaq. Mereka ni membolehkan. Dan kata qil, dibalas salam di dalam hatinya. Ada juga pendapat ulama menyatakan kita jawab dalam hati, waalaikumsalam tu, jangan bagi bunyi di sebutan. Dan kata Atha dan An-Nakhai dan Ats-Tsauri, dibalas salam kemudian daripada salam sembahyang. Kata Atha pula, kan, seorang ulama juga, dan An-Nakhai dan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri ni Sufyan Ats-Tsauri, ulama sufi. Dia kata kena jawab juga, sebab hukum jawab salam ni wajib. Bila nak jawab, lepas selesai sembahyang. Lepas sembahyang, lepas bagi salam sembahyang tu, waalaikumsalam, jawab tadi. Tapi dari segi zahir hadis tu kan kita isyarat dengan tangan, ataupun kita jangan jawab pun tak apa. Dan kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tiada dibalas salam di dalam sembahyang, tiada dengan lafaz dan tiada dengan isyarat. Ini Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia berpendapat pula tak ada, tak payah balas, tak payah jawab, sama ada dengan lafaz ke ataupun dengan isyarat. Dan kata Umar bin Abdul Aziz dan Malik dan sahabatnya, sahabat-sahabatnya dan satu jamaah, dibalas salam dengan isyarat, dan tiada boleh dengan lafaz di dalam sembahyang, tak boleh. Yang ni sama dengan Imam Syafi'i tadilah. Kata Imam Nawawi, dan barang siapa berkata dibalas dengan lafaz, maka seolah-olahnya tiada sampai padanya segala hadis tegahnya. Siapa buat juga, dia kata seolah dia ni tak jumpa hadis ni, hadis Nabi tak jawab ni. Jadi apapun kesimpulan dia tak wajib jawab kita dalam sembahyang. Dan kalau kita angkat tangan dapat sunat, tak angkat pun tak apa, Kemudian masalah seterusnya, memberi salam orang yang di dalam sembahyang, apa hukumnya? Tadi hukum jawab, ni hukum kita bagi salam dekat orang yang sedang sembahyang. Kita tahu, kata Imam Nawawi, bermula memberi salam atas orang yang sembahyang itu, maka pada mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tiada boleh diberi salam atasnya, tak boleh. Maka jika memberi salam jua oleh seorang, tiada mustahak ia akan jawab, tak wajib jawab. Makna tak boleh, ya, dia kata tak elok lah bagi salam kat orang sembahyang. Tak tahu lain cerita, ni tahu kawan tu duduk rokok bagi kita, duduk bagi salam kat dia. Dan kawan terima salam tu yang sedang sembahyang tidak wajib jawab. Dan dengan dialah berkata satu jemaah ulama. Dan daripada Malik radhiyallahu anhu, dua riwayat, salah satunya makruh memberi salam. Makruh kita bagi salam kat orang yang sedang solat. Dan riwayat yang kedua menyatakan harus juga, harus. Sebab tu Imam Syafi'i ambil jalan tak boleh, tak sah lah, tak sah duk bagi salam lah orang duk sembahyang tu. Kan makruh dengan harus, bukannya sunat pun. Kan sunat kita bagi salam orang yang bukan di dalam sembahyang, orang yang kita berjumpa, kita ifsyus salam, kita bagi salam. Jadi itu kedudukannya. Kadang-kadang berlaku orang tak tahu kita duduk berdiri, tak tahu sembahyang, tak tahu kita dengar
Orang bagi salam kat kita. Tak ada siapa dalam masjid tu, kita seorang. Nak buat ke mana? Tuan-tuan boleh ada dua pilihan. Satu, tak usah peduli apa, terus sembahyang. Yang kedua, angkat tangan isyarat, dapat pahala sunat. No? Kalau kita nak angkat lah, tak mau angkat pun tak apa, tak ada isyarat. Okey. Babu ma jaa an tasbihal lirrijal wa tasfiqal lil nisa. Dan satu bab ni, sikit lah. Bab yang telah datang ia bahawasanya tasbih itu bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan. Ni dia kata ada sikit tersentuh dalam bab ni yang lepas tu. Kan makmum dia hendaklah mengingatkan imam yang lupa ataupun silap, makmum kat belakang tu. Macam mana cara nak menyedarkan imam di depan? Kalau orang laki-laki dengan tasbih, bukan biji tasbih. Lagi imam silap punggai tasbih kat gondol. Tasbih dengan subhanallah. Pasal itu biji tu dia berpanggil biji tasbih, tak? Orang dulu lakutlah kan, pasal subhanallah, subhanallah duk pakai biji tu kan. Biji tu pun dipanggil biji tasbih. Jadi makmum di belakang hendaklah membetulkan imam itu dengan subhanallah, umpamanya tahiyat awal, bangkit pada sujud yang kedua patut tahiyat, tapi nampak lagu dia nak lajak bangkit terus. Makmum belakang tu subhanallah, dia pun cek, tahiyat dia duduk balik. Kan, tu kalau makmum tu laki-laki. Kalau makmum di belakang perempuan, kita sembahyang laki bini di rumah, anak pun semua perempuan, tak ada anak lelaki seorang, tunggu menantu je aku dapat lagi. Depa ni nak tegur lagu mana? Iaitu wat tasfiqal lin nisa, dengan tepuk tangan bagi perempuan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu masalah ini disebutkan dalam masalah 199 dulu sebut dah saya tadi sikit, iaitu apabila seorang laki-laki hendak menjagakan imam, menjagakan makna mengingatkan imam yang silap daripada sesuatu oleh makmum, maka hendaklah dengan tasbih, yakni mengucap subhanallah. Dan jika perempuan hendaklah menjagakan, maka hendaklah ditepukkan tangan kanan atas belakang tangan kiri. Kaduk qiyam tu, tangan kanan ni tepuk bagi bunyi. Bila bunyi, Pak Long depan pun tahulah aku silap ni, bini tepuk. Dia dengar, kena bagi derah sikit lah. Jangan berturut-turut, no? Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i, hadis hasan lagi sahih. Artinya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tasbih itu bagi laki-laki apabila ia hendak menjagakan seseorang itu daripada di dalam sembahyang, imam yang silap. Dan tepuk tangan itu bagi perempuan-perempuan. Kalau makmum tu perempuan, dia tepuk belakang tangan dia dengan tapak tangan kiri dia, supaya imam tu dengar. Kita cek. Jadi siapa jadi imam, dia kena peka pada dua benda ni. Kalau ada orang belakang kata subhanallah, ada kesilapan berlaku. Ataupun dengar tepuk tangan jemaah perempuan, maka ada kesilapan. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Sahal, Ibnu Sa'ad dan Jabir dan Abi Sa'id dan Ibnu Umar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah aku apabila aku minta izin atas Nabi SAW padahal ia dalam semayang mengucap tasbih ia subhanallah, pun kadang-kadang Nabi sebut begitu, tak batal semayang.
Dan Abu Isa, kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abu Hurairah itu hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi dengan dia, berkata Imam Ahmad dan Ishaq, makna seluruh ulama mengamalkan hadis Nabi SAW ini, iaitu dengan nak membetulkan imam kalau makmum itu laki-laki dengan ucapan subhanallah, kalau makmum itu perempuan dengan tepuk tangan kiri di belakang lengan kanan. Dia tak boleh tepuk dua tapak tangan tu. Kalau tepuk lagu tu batal sembahyang, sebab dia nampak macam main-main. Bila nampak main-main, kita sudah pun menapikan sembahyang. Bila menapikan sembahyang, batal sembahyang. Apa pula kita buat dalam sembahyang ni, seolah-olah kita menapikan. Boleh kita menapikan sembahyang. Tengah sembahyang jawab handphone. Batal tak sembahyang? Batal. Sebab dia tak boleh buat dalam sembahyang. Bila kita buat juga, kita menapikan yang kita berada dalam sembahyang. Saya biasa tengok orang jawab telefon, tapi bukan di Malaysia, di mana, di negara Arab, Jordan ke Mesir ke, belah-belah lah. Tinggal sembahyang masjid, masa tu handphone baru sangat, mula baru lah, seorang hamba Allah masuk masjid sembahyang, dia sembahyang seorang ya. Dia bangkit pada rokok, tak tahu handphone dia bunyi, dia tak tutup. Duk tengok dia nak buat lagu mana tu Arab ni. Dia seluk poket, dia ambil, ana salli kalim ba'din, dia aku sembahyang sat lagi cakap lepas ni. Dia balik dia terus sembahyang. Mazhab apa tu Arab ni pun tak tahu. Bila kita buat perbuatan di luar sembahyang, makna kita sudah, benda tu boleh buat di luar sembahyang. Kalau kita buat dalam sembahyang, kita sedang menapikan sembahyang, maka batal sembahyang itu. Jadi kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatihi al-'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.